sikit kepada staf. Tolong bantu saya apa semua. Saya sihat tu semalam saya tidur. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. InsyaAllah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik walau apa juga keadaan. Keadaan kita dalam ujian, keadaan kita kurang sehat dan sebagainya. Seperti mana pagi ni saya pun sebenarnya kurang sehat. Semalam habis kuliah tu saya sebenarnya kena vertigo. Saya mungkin nak kena refer dah secara mendalam lagi lah kepada doktor dengan masalah simptom vertigo tu. Mata saya akan berpinar, kepala saya akan sakit yang teramat kuat. Kemudian dia pergi kepada sakit-sakit yang lain. Jadi macam itulah ya. Dan biasa kalau kesan vertigo tu dia kesan tu sampai ke seharian jugalah. Begitu. Jadi susulan daripada tu saya macam tak mengganggu tidur, tak dapat nak tidur. Macam tu. Jadi subhanallah, pagi ni agak mencabar sikit untuk saya mulakan kuliah Riyadhus Shalihin ni. Namun insya-Allah kita akan teruskan. Kalau saya rasa tak mampu, kita akan berhentilah jam pukul 8. Tapi kadang-kadang bila dah start jamah tu, kesihatan semakin pulih. Barakah kan majlis ilmu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat, kuat, tenang, insya-Allah, insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bila kita beramal dengan zikir-zikir yang kita belajar, yang kita hafal, yang kita sama-sama ambil daripada doa-doa yang diajar oleh Rasulullah, ada keberkatan, lalu Allah berikan jalan keluar daripada setiap ujian dan masalah kita. Kadang jalan keluar itu datang daripada manusia-manusia sekeliling. Kadang pertolongan Allah itu datang daripada manusia-manusia sekeliling. Allah jumpakan kita dengan orang yang tepat dan sebagainya. Subhanallah. Sekali lagi, sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Allahu Akbar. Okey, seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian Asmaul Husna. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, sahabat-sahabat, kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzilul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqid Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakim Hadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahad Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwab Mustaqimul Afura Kul Malikul Mulki Suljalal Al-Ikram Al-Muqsidul Jami'ul Mu'aniyul Mu'niyul Mani'ul Dar An-Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladhi Laysa kamithlihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika da kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah. Okey, seterusnya kita baca Asmaul Husna. Astagfirullahalazim. Kita baca apa? Selawat. Okey, kita selawat sikit ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal anta syamsun ke asyraqal dulu ya? Ya, yang tu baru anta syamsun ni. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna
qantu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sama-sama selawat las. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, sama-sama ya kita kuatkan semangat. Saya pun berbekalkan semangat lah. Boleh terus kuliah Riyadhus Shalihin pada pagi ini. Kesihatan sedikit merosot semalam. Lepas kuliah tu sebenarnya, masa kuliah saya okey. Habis kuliah tu, saya kena lagi vertigo. Berpinang mata, berpusing, kemudian sakit kepala macam migraine tu lah. Sebelah kiri yang kuat. Lepas tu dia bagi efek tu kadang 24 jam. Sebab itu dia efek saya jadi tak boleh nak tidur. Lepas tu muka saya pun jadi sembab. Fikiran tu mungkin tidaklah laju dan lancar cergas seperti pagi semalam contohnya. Tapi kita usaha juga untuk memenuhi amanah menyampaikan ilmu yang kita dah sama-sama bina ni, iaitu kuliah Riyadhus Shalihin. Saya tak cakap kuliah Riyadhus Shalihin ni saya yang bina, suami saya, tim. Tapi kuliah ini dibina bersama-sama. Kalian antara yang sentiasa bersama-sama membina kuliah Riyadhus Shalihin dah bertahan setahun 4 bulan macam tu lah. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin kita adalah siri yang ke-172. Hari ini tarikh hijrah adalah 4 Muharram. 4 Muharram 1444 Hijrah. Bersamaan dengan 2 hari bulan 8 2022. Subhanallah. Muka surat adalah muka surat 117. Kalau ikut kuliah Riyadhus Shalihin kita kitab yang sama 117. Hadis yang ke-14 sebenarnya. Kita dah sampai hadiah ke-14, tapi hari ni kita tak baca hadiah yang ke-14 ni. Kita masih lagi nak bincangkan pasal sujud. Dan ia merupakan hadiah ke-108. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi hadis ni sebenarnya boleh je kita baca sebab hadisnya simple sahaja. Kita bacalah hari ni hadis ni. Lepas tu kita pergi pada sujud. Okey. Sahabat-sahabat, saya baca hadis Nabi. Adik-adik di TikTok, sahabat-sahabat semua, kalian boleh baca sama. Saya baca matan hadis, kalian boleh ikut sama baca. Boleh ya, insyaAllah. Ia adalah hadis yang ke-108 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Ia merupakan hadis yang ke-14. Sahabat-sahabat di TikTok, jom kita share supaya lebih tinggi. Sebab saya tengok sahabat-sahabat di TikTok belum naik lagi seperti biasa. Sahabat di FB juga sama. Jom kita sama-sama tekan butang share dan ajak lebih ramai yang hadir. Hari ini kita nak kupas lagi beberapa persoalan berkaitan dengan sujud. Tapi untuk kita meneruskan bacaan kitab kita, kita sama-sama membacakan hadis yang ke-14 dalam bab yang ke-11, iaitu mujahadah bersungguh-sungguh. Dia merupakan hadis yang ke-108 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau anda guna kitab Riyadhus Shalihin brand apa pun ataupun jenama apa pun,
kitab Riyadhus Salihin terbitan apa pun, anda akan dapat jumpa hadis yang sama. Yang penting tahu nombor hadis saja. Jadi hadis ni, kuliah Riyadhus Salihin kita, hadis kita dah sampai ke hadis yang ke-108. Siri yang ke-117. Dah setahun hampir 172. Macam itulah. Okey. Kita nak baca dulu hadis ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ya semua, ambil barakah membaca hadis Nabi. Ini adalah hadis hasan. Semua ambil barakah membacakan hadis Nabi ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. An Abi Safwan Abdillah bin Busrin Al-Aslami sallallahu alaihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Subhanallah. Pendek je hadis ni. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya, baik amal perbuatannya. Subhanallah. Nabi sebut sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Masya Allah. Muslimin muslimat, siapa di sini yang masih ada mak ayah dan ada mak ayah umur dia 70 tahun lebih ke atas ataupun 80 tahun lebih ke atas? Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, baru ni kami pergi buat agihan daging. Rapat tak tu Ustaz? Yang ni macam tak berapat je. Agihan daging korban. Lepas tu kan, adalah sebuah rumah tu kami pergi hantar, dan kebetulan masa tu saya sendiri juga yang agihkan. Ada seorang makcik ni, nenek. Subhanallah, dia dah jadi moyang sebab dah ada cicit. Dia duduk rumah cucu dia. Suami dah meninggal lebih 20 tahun. Umur dia dekat 80. Subhanallah. Mata, telinga, mulut semua cergas. Pakai tutup aurat dengan elok. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya terbayang wajah dia yang bersih, suaranya yang jelas, fikirannya yang sangat cergas. Umur dekat 80. Dan kata-kata yang dikeluarkan daripada lidahnya sangat menyenangkan. Rumahnya kosong, tak ada apa-apa. Sebab baru lepas kena banjir, jadi tak ada apa-apa, kosong. Bila kita tengok ruang tamu, rumah kecil je, rumah kayu, rumah lama. Betul-betul kosong, hanya ada 3 getah. Tak ada kerusi, tak ada sofa, tak ada apa-apa. Betul-betul kosong. Rumah biasa, rumah kayu, rumah batu sikit bawah, separuh. Lepas tu atas kayu, rumah lama. Lepas tu dia kata cucu ni dia besarkan daripada kecil. Sebab itu dia sekarang menumpang rumah cucu. Sebenarnya saya rasa itu rumah dia, cucu duduk bersama. Masya Allah, Allahu Akbar. Senyum je. Masya Allah. Lepas tu kan, kena banjir yang baru juga. Jadi semua, kebanyakan yang barang rosak, dia kata hiduplah dengan apa yang ada. Lepas tu kan saya tanya makcik ni, makcik ada perlu apa-apa lagi tak? Sebab saya tengok rumahnya kosong. Makcik ada perlu apa-apa lagi tak? Kotlah apa-apa, katil ke, tilam ke yang rosak. Dia jawab, tak apa, ni dah cukup. Syukur Alhamdulillah dapat daging. Syukur Alhamdulillah dapat beras. Syukur. Alhamdulillah makcik. Saya tanya lagi, makcik ada nak apa-apa lagi tak? Ada perlu apa kami nak tolong lebih sikit, boleh tak? Tak payah, dah cukup ni. Banyak dah rezeki Allah bagi. Ya Allah, dia tolak tu bukan tolak macam nyombong ya. Tolak dengan, tak apa, ramai lagi yang perlu tu. Makcik okey, Alhamdulillah. Semua cukup, serba cukup dia kata. Walaupun kita nampak serba kurang, tapi dia cakap serba cukup. Subhanallah. Lepas tu saya cakap macam ni. Makcik, mesti makcik ni dia sayangi anak cucu kan? Mesti makcik ni disenangi anak cucu kan? Sampai cucu duduk dengan makcik, bawa makcik duduk sama, nak duduk dengan makcik.
Lepas tu dia pun macam senyum, dia cerita, makcik ni ada ramai anak, 7 orang. Cucu pun ramai, dah cicit, dia kata. Kita ni kena senangkan orang, jangan susahkan orang, dia kata. Lepas tu antara ayat-ayat dia, maaf ya, saya ni macam kurang sihat, jadi nak fikir balik ayat tu, nak ingat-ingat balik. Okey, antara ayat dia kata gini. Dia kata, kita kena mudahkan orang, kita jangan susahkan orang. Dia sebut, kita kena cakap baik-baik. Lidah jangan sakiti hati orang. Cakap baik-baik aja. Senangkan hati orang. Lidah kita ni jangan cakap benda yang tak elok. Jangan menyakiti hati orang. Macam tu. Buat baik dengan semua. Lepas tu, dia sebut, kena tolong. Bagi bantuan pada orang. Kan derma. Tolonglah apa yang kita mampu. Lepas tu saya sebut, ya Allah, dalam makcik dalam keadaan serba kekurangan, makcik lagi menolong orang. Kena tolonglah, kena tolong. Apa yang kita ada, kita tolong dengan apa yang kita ada. Lepas tu saya kata, saya saja je lah buat borak kan. Saya kata, yelah kan makcik nak tolong orang, nak derma, bukan tunggu kaya. Dia tu jawab apa? Dia kata, menolong orang, derma, bukan dengan kaya, bukan dengan harta, dengan hati budi. Subhanallah. Yang tu saya rasa terkesan sangat. Subhanallah. Tim kata nak siapkan video makcik ni tapi tak siap lagi sampai hari ni. Saya masih menunggu ya tim. Subhanallah. Sebab dah 3 hari dah kot. Bukan 3 hari ya, daripada minggu lepas. Masya Allah, muslimin-muslimat. Makcik ni kata, saya saja pancing, saya kata, kan makcik derma ni, menolong orang ni, tak tunggu kita senang, tak tunggu kaya kan. Dia kata, membantu orang, menderma bukan sebab kaya, sebab hati budi. Kalau kaya pun tak ada hati budi, tak membantu, tak nolong orang. Subhanallah, Allahu Akbar. Memang betul lah sahabat-sahabat muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Begitulah jawapan Nabi kepada seorang sahabat Nabi yang bertanya. Seorang sahabat Nabi ni bila Nabi suruh menderma, kan dia tanya berapa kali dia tanya Nabi. Bila dia kata, ya Rasulullah, aku tidak ada harta. Hadis ni saya minta tim tolong carikan. Sebab hadis ni ada, mungkin ada yang kita ada soalan, cuma saya tak tahu kat mana. Lepas tu Nabi jawab, Nabi kata, bersedekahlah dengan perkataanmu macam tu lah. Bersedekahlah dengan membantu angkat barang macam tu lah. Maksudnya Nabi beri laluan sedekah tu banyak. Bersedekahlah dengan kamu menghalang dirimu daripada melakukan maksiat. Bersedekahlah dengan kamu menghalang orang lain buat maksiat. Macam tu lah. Bersedekahlah dengan kamu membantu menyelesaikan masalah orang. Jadi sedekah tu banyak. Sebab itulah makcik ni umur dekat 80 ni. Saya kata, ya Allah, akhirnya saya kata, makcik tahu tak satu hadis Nabi? Nabi sebut, orang yang paling baik daripada kalangan kamu, orang yang panjang umurnya dan berkekalan amal solehnya. Sebab ada orang bila dah ujung usia, na'udzubillah, subhanallah, perangainya semakin menjadi-jadi, semakin menyakiti. Ramai. Masya Allah, makin tua, makin usianya ni, dia semakin banyak menyakiti. Ini yang kita bimbang berlaku pada diri kita. Sebab itu kalau kita tengok perkara begitu berlaku kepada warga emas orang-orang tua lain, kita terus doa, ya Allah, mohon jika aku ditakdirkan tua renta, ini tua bangka dah ni, tua 70 lebih ni kita panggil tua renta. Tua sangat dah ni, makin tua, kita dalam keadaan berkekalan baik. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, hadis yang kita baca pagi ini, Nabi sebut, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, baik perbuatannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu saya jumpa juga ada anak-anak bercerita tentang ibu ataupun ayah dia. Dia kata, Ustazah, mak saya dah umur 80 lebih ataupun 90 lebih. Dia nyanyok Ustazah, dia dah lupa. Nama saya pun dia lupa. Tapi bila dengar azan je, dia cepat-cepat ambil wuduk, dia solat. Yang tu satu, dia tidak pernah lupa.
Masya Allah, dia kata Ustazah yang tu dia tak pernah lupa. Tapi nama saya dia lupa, tapi bab solat, dengar je azan, cepat-cepat ambil wuduk solat. Dia boleh baca dengan ni semua, apa semua. Subhanallah, saya kata hebatnya. Mungkin dalam hidupnya, dia sangat mencintai solat. Ada juga anak-anak yang bercerita, mak ayah dah lupa dah nyanyok ni. Solat pun lupa. Tapi dia kata, bab duit Ustazah, langsung dia tak lupa. Ya Allah, asyik minta duit saja. Lepas tu kalau bagi duit, itulah yang dia gembira. Saya kata boleh jadi duitlah yang menjadi keutamaan dalam hidupnya selama ni. Kita bukan judge ya, kita kata ambillah pengajaran. Tapi bantu mak ayah tu, kalau betul dah nyanyok, disahkan oleh doktor dia nyanyok, maka dia dah tidak menanggung lagi kewajipan untuk solat sebab dia dah tidak berakal lagi. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan sebelum akalnya hilang itu, dia dalam keadaan solat. Masya Allah. Jadi cerita pasal makcik ni, kami pun minta dia doakan. Sebab itu kalau kita jumpa orang tua, dah 70 lebih, 60 lebih, 80 lebih, tetapi amalnya soleh, mintalah doa. Sebab Nabi sebut apa? Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan dia berkekalan dalam amal soleh. Sebab itu adab dan akhlaknya minta doa walaupun dia orang kampung. Walaupun dia tak ada nama, walaupun dia tidak ada ilmu. Tapi makcik ni saya tanya, apa rahsia makcik sihat? Mata jelas, telinga jelas, cergas, berdiri, tak ada sakit. Dia kata jaga je lah makan. Lepas tu jaga solat, dia pesan. Ulang banyak kali pasal solat. Solat tu kena jaga solat, dia kata. Kena jagalah solat tu. Solat tu betul-betul lah kena jaga. Macam tu lah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Ada satu kisah benar. Umur pun panjang ni. Umur panjang. Saya rasa 7 lebih ke dah masuk 80. Saya pernah cerita dah tapi ambil pengajaran ya. Suami isteri. Yang bercerita ni menantu. Kawan saya, kawan lah, kenalan. Masya Allah, menantu. Dan sepanjang perkahwinan dia tidak diterima oleh mertua dia. Sehingga kan dia memang memaksa anak lelaki ni untuk ceraikan dia. Anaknya pun dah ramai. Anak 5 orang ke 6 orang, saya tak ingat. Dan anak-anaknya baik-baik, berjaya. Ada yang hafaz Quran, ada belajar sampai Mesir ke Jordan, saya tak ingat. Dan kami pernah pergi rumah dia pernah datang rumah kami. Maksudnya hubungan kami ini agak rapat juga. Ujiannya adalah mak mertua dah ada pilihan hati. Jadi subhanallah tak mampu nak terima dia sebagai menantu dan sentiasa memaksa si anaknya lelaki untuk ceraikan dia. Sehingga dia berapa kali surrender, memang redha lah kalau suami nak cerai sebab mak. Sebab mak ni bukan secara lembut dia minta cerai. Minta cerai dengan kasar, dengan dahsyat, dengan tak mengaku anak, dengan mengatakan anak lelakinya derhaka, tak halalkan susu, dengan sumpah seranah, maki hamun semuanya. Dan sikap si ibu ini juga, dia buat perkara yang sama pada suaminya. Suaminya Allah uji sakit. Maksudnya ayah mertua si isteri ni sakit. Kan, jadi mak mertua ni bila uruskan isteri ni, dah tua lah ni, uruskan suami, mulut tu dengan maki hamun, perkataan-perkataan keji dan hina, perkataan-perkataan yang keluar sumpah seranah, saya tak nak sebut lah, faham ya, sumpah seranah, maki hamun, keji dan hina, binatang-binatang semua. Macam tu lah sikap seorang wanita, seorang isteri terhadap suaminya. Dan dia kata memang ayah mertua dia sangat sabar. Sangat sabar. Allahu Akbar. Dan apa yang berlaku tuan-puan dimati Allah sekalian, na'udzubillah min zalik. Saat akhir hidup ayah dia, dalam keadaan maknya sedang maki hamun. Hujung usia ayah dia, macam tu lah, macam apa yang berlaku saya tak ingat. Exactly saya tak ingat betul-betul, tapi macam ayah dia pergi ke tandas, lepas tu tak sempat betul-betul sebab dah uzur sakit. Kemudian mungkinlah sekian-sekian. Maknya ni macam geram sangat, marah. Jadi malam itu di luar kawalan, marah yang over, yang dahsyat. Dan subuh Jumaat tak silap saya, yang tu saya rasa subuh Jumaat ayah dia meninggal dalam keadaan yang sangat baik.
Dalam keadaan maknya tak sempat lagi nak minta maaf tentang insiden yang teruk sangat dia maki hamun suaminya. Subhanallah. Saya kan bila dengar cerita tu, saya kata, ya Allah. Lepas tu saya pun tanya soalan. Lepas tu mak mertua insaf tak? Macam rasa bersalah tak? Dia kata, tak Ustazah, tak. Mak saya tak nampak rasa bersalah, rasa berdosa, menangis ke teresak-esak tak. Saya kata, ya Allah. Sebab itulah kadang kita bimbang, macam mana ya, kita bimbang kita mati dulu tak sempat minta maaf kan. Tapi saya juga selalu kata dekat suami saya, risau kalau dia mati dulu, saya tak sempat minta maaf. Sebab saya fikir macam ni, kalau saya mati dulu, insya-Allah lah suami saya kesian kat saya, suami saya redha, suami saya maafkan saya. Suami saya akan doa dengan Allah, ya Allah, aku maafkan isteriku, macam itulah. Aku redha terhadap isteriku. Ya Allah, isteriku gini-gini. Saya rasalah, betul tak encik suami? Betul lah? Kalau saya mati dulu kan. Tapi bayangkan kalau suami saya mati dulu. Saya menangis air mata darah pun, saya boleh tak minta maaf dengan dia? Tak boleh. Subhanallah. Saya tak boleh, kecuali mudah-mudahanlah suami tu dalam keadaan redha lah terhadap kita. Sebab itu dalam keadaan kita bimbang kita mati dulu, belum sempat mohon maaf dengan orang. Saya rasa saya lagi bimbang orang yang kita buat salah tu mati dulu. Sebab kita tak sempat minta maaf dengan dia. Kita harap bila kita mati, orang-orang yang kita sakiti akan maafkan kita. Bila dekat media sosial tu, FB tu, keluarlah berita Ustazah Asma Harun telah meninggal dunia, sekian-sekian. Kita harap haters pun boleh maafkan. Kan orang-orang yang ni pun dah kesian, dah mati, dah meninggal, maafkan je lah. Macam tu kan. Tapi lagi risau kalau orang yang kita buat salah tu meninggal dulu. Betul kan? Macam tu. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya jumpa lagi sahabat ni, setiap bertahun tak jumpa, bertahun-tahun tak jumpa, saya masih tanya soalan yang sama. Mak mertua macam mana? Dia kata, Ustazah, sama lagi, masih lagi memaksa suami saya ceraikan saya. Saya kata, doalah, doa banyak-banyak. Lepas tu ada seorang wanita dalam beberapa bulan yang lepas, saya cerita berkaitan dengan hadis ni, bukan senang nak dapat hadis yang Nabi sebut ni. Nabi sebut apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan berkekalan amal solehnya. Subhanallah. Sebab bukan semua orang yang umur panjang, umur 80, umur 90, umur 100, kita kata berkatnya umur dia sampai 100, berkatnya hidup dia sampai 90. Keberkatan itu perlu dilihat sejauh mana pada hujung usia, ketika umurnya Allah beri panjang, adakah dia dalam ketaatan kepada Allah ataupun dia dalam keadaan maksiat. Maksiat ni bukan maksud berduaan, buat khalwat, buat maksiat tu. Maksiat maksudnya adalah apa saja perbuatan melanggar perintah Allah, semua itu maksiat. Sebab itu bukan umur yang panjang menjadi satu matlamat, tetapi umur yang berkat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Seorang isteri warga emas cerita pada saya, dia kata, Ustazah doakan. Saya kata, apa dia makcik, kenapa? Suami saya sampai sekarang tak nak solat. Saya kan tengok dia nangis, saya nangis. Saya kata, ya Allah makcik ni selalu jumpa saya. Saya tak tahu makcik bawa beban ni selama ni. Sebab dia jumpa senyum. Jumpa bagi cek lah. Cek duit. Sebab dia orang pencen kan. Bagi duit, bagi itu, bagi ini untuk infak. Ladang Hijrah City. Saya kata, ya Allah makcik selalu senyum jumpa saya bagi semangat. Saya tak tahu makcik bawa beban ni. Terus dia nangis. Ustazah, itulah beban saya selama saya kahwin dengan suami ni. Suami saya tak nak solat. Sekarang dia dah sakit terlantar. Dah 2 tahun lumpuh. Stroke. Saya pujuk dia solat. Saya ambilkan dia wuduk. Tapi tetap dia tak nak solat. Ustazah, saya tak tahu macam mana. Dan sekarang lebih beratnya, yang saya rasa sedih, dia kata, anak-anak saya dah mula tak solat juga. Anak-anak dah besar. Ada yang dah kahwin. Lepas tu saya kata, kenapa kamu tak solat? Mak didik kamu dengan solat. Ayah pun tak solat. Allahu Akbar. Mencabarnya seorang ibu ni. Nak pujuk suami ni solat. Dan sekarang mencabarnya bila anak pun mula meringankan solat dengan alasan ayah. Memang betul lah. Saya tahu ramai sangat wanita di luar sana struggle. Dalam nak didik anak, jiwa anak berkonflik. Konflik apa? Melihat ayahnya kontra. Mak cakap jangan merokok, ayah merokok.
Mak suruh solat, ayah tak solat. Mak suruh sekian-sekian, tapi ayah sekian-sekian. Begitu juga ramai juga lelaki yang mengadu. Dulu saya peruncing rumah tangga ya. Nak didik anak dengan baik, tapi kontra dengan mak. Anak tengok apa yang dilihat. Tapi ayah ni duduk, janganlah gini-gini, kamu kena jaga aurat. Kamu kena jadi gini. Tapi maknya free hair. Anak kontradik. Subhanallah. Dan ramai mana anak-anak hari ini, konflik dalaman sangat dahsyat. Saya dulu selalu ceramah dekat sekolah. Saya dulu selalu ceramah, pernahlah ada satu sekolah bersama penuh, sekolah elit, asrama penuh. Kalau saya sebut, hampir semua orang kan kenal sekolah ni. Subhanallah, saya ceramah di situ 2 minggu sekali pada waktu malam. Dan selalu anak-anak pelajar sini akan bagi surat pada saya. Saya balik, banyak surat saya bawa balik. Sebab dia orang macam luah masalah pada saya. Ini cerita dalam 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Suami saya tahulah, dia akan hantar saya malam-malam, saya pergi kuliah di situ tetap. Pelajar situ kalau saya pergi nangis-nangis, ustazah, macam tu. Ramai, penuh dekat surau. Lepas tu dia orang akan hantar surat, sampailah saya bawa balik surat yang banyak. Subhanallah, ada surat yang panjang. Dia kata, ustazah doakan saya. Saya mula belajar solat sejak saya masuk sekolah ini, alhamdulillah. Tetapi bila saya balik ke rumah, mak ayah saya tak solat. Saya belajar tutup aurat di sekolah ini, alhamdulillah. Sebab sekolah cemerlang, sekolah elit. So ramai ibu bapa yang tak ada latar belakang agama pun akan hantar. Jadi ustazah doakan saya. Bahkan kalau pergi berjalan, saya paling risau bila pergi holiday. Sebab mak ayah saya tak nak berhenti untuk solat, sedangkan saya nak solat. Subhanallah, saya kata seraganya anak ini. Seraganya dia. Betapa besarnya konflik dalam dirinya. Kan dalam keadaan, lepas tu dia tulis, ustazah, Masya Allah. Dia kata, ustazah tolong saya. Saya nak mak ayah saya sama-sama masuk syurga. Saya nak mak ayah saya sama-sama solat, mak saya tutup aurat dan sebagainya. Saya kata beban adik ni sangat berat. Dia menjadi asbab hidayah untuk keluarganya. Anak kecil untuk dikata ustazah doakan semoga mak ayah saya dapat hidayah sama, dapat kesedaran. Masya Allah, muslimin muslimat, banyak kisah kehidupan. Banyak kisah manusia, muslimin muslimat nikmati Allah. Kita ambil pengajaran, kita doa. Seburuk apa manusia yang Allah perlihatkan di hadapan mata kita, yang paling penting adalah doa. Yang paling penting doa. Anak saya sekolah menengah, saya tak sebut yang mana ya. Dia balik cerita, dia kata, Umi, kawan dia bila sukan lipat tangan sampai sini, sampai atas. Lepas tu dia, anak saya ni cakap, saya dah tegur Umi, kata ni aurat ni, sebab bila sukan dia lipat, sekolah tu ada lelaki juga, dia lipat sampai atas. Lepas tu bila saya tegur, anak saya cakap bila dia tegur, dia hanya bawa masuk dalam tudung. Lepas tu bila main nampak balik. Lepas tu dia kata, geram lah Umi, geram. Saya kata, geram? Kenapa geram? Geram pada apa? Pada kawan ke geram pada perbuatan? Geram lah pada kawan tu, dah tegur buat tak tahu. Saya kata, jangan geram dan marah kepada orang tu. Saya pun ingatkan anak saya. Sebenarnya Siti bukan nama sebenar. Anak saya tak ada nama Siti ya. Siti, saya kata, Siti. Allah sedang menguji Siti. Ikhlas tak sebenarnya nak menegur? Kalau ikhlas, tak sampai kita rasa nak marah, geram. Lepas tu kalau kawan tu ni, tak. Siti dah doa belum? Itu je soalan saya tanya. Siti doa tak pada Allah supaya kawan tu boleh tutup aurat lengan dia? Sebab kalau lipat ke sini, okey lagi. Ni lipat sampai atas siku. Saya pun kesen jugalah. Siti dah doa belum? Saya kata, dia pun jawab, tak adalah doa. Itulah yang paling utama, doa. Doa dulu, ya Allah, bukakanlah pintu hati kawanku ini, ya Allah, supaya dia tutup aurat dia. Saya pun ingatkan anak saya, Siti bukan nama sebenar. Siti kena ingat, bukan semua orang ada latar belakang keluarga yang faham agama. Bukan semua orang latar belakang keluarganya sama. Subhanallah. Mungkin kawan Siti dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang berbeza. Masya Allah.
Sebab memang dia cerita ada yang bebas, keluarga sekian, ada yang datang sekolah je pakai tudung, kemudian dekat luar free hair dan sebagainya. Saya kata sebab itu mereka tak rasa apa-apa. Sebab itulah saya ingatkan, saya kata doa. Dah doa belum? Sekarang doa. Saya kata doa, sebut nama kawan tu. Barulah bila kita tegur, dan kalau pun tu kita tak frust. Tuan-puan sekalian, saya dalam proses tegur ialah buat nahi mungkar kan. Kan saya kena maki balik, saya kena ancam, saya kena marah balik, saya kena macam-macam tuan-puan sekalian. Tapi satu peringkat saya tak adalah rasa sedih, bukan nak kata sedih. Betul, sampai peringkat tak rasa sedih, tak rasa macam. Sebab apa ya, subhanallah, kita tahu limit kita, kita tahu apa yang mampu kita buat. Kita buat saja setakat yang kemampuan yang Allah bagi, kita buat sehabis mampu. Saya tak suka guna ayat buatlah semampu yang boleh, sekadar mampu. Bila buat sekadar mampu, kita akan ambil yang minima. Tapi saya guna ayat buat semampu yang boleh, jadi kita akan ambil maksima. Begitulah ya. Jadi seorang isteri, sebab itu saya tanya apa kekuatan puan? Kahwin dah 30 tahun lebih, suami tak solat ni. Dia kata, Ustazah, saya dah buat dah semampu saya. Jadi saya serah pada Allah. Saya harap Allah terima 30 tahun saya dakwah, saya pujuk suami tak solat ni. Mungkin kalau saya setahun je suami dah solat, saya tak kumpul pahala 30 tahun sabar dan 30 tahun menyeru suami saya solat. Positifnya dia. Dia kata saya mula faham perkara ni dan mula redha dan sabar berlapan dada bila saya dengar banyak ceramah. Ilmulah yang menenangkan. Saya ulang lagi sekali. Apa wanita hebat yang saya cerita? Sepanjang kahwin dah 30 tahun lebih, suami tak pernah solat. Tak nak solat. Suami dia lumpuh sekarang. Stroke. Separuh badan. Dia yang uruskan suami. Dia ambil wuduk pun suami tetap tak nak solat. Dia pujuk, bang solat lah. Mungkin hujung usia ni awak solat. Awak dah sakit, solat lah. Tak nak solat juga. Muslimin-muslimat ni mati Allah, tak nak solat juga. Dia kata, Ustazah, boleh jadi Allah tangguhkan doa saya, rintihan saya. Allah tangguhkan suami belum dapat betul-betul untuk berubah solat. Allah nak beri saya himpunan pahala sabar. Boleh jadi kalau tahun pertama tu suami dah solat, saya tak dapat himpunan pahala sabar, redha, bersangka baik dengan Allah sebagaimana yang saya perolehi pada hari ini. Macam tu dia punya fikiran, dia punya positifnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sekarang dah pukul 8.05 minit. Okey. Panjang pula ya kita kupas tentang hadis yang kita belajar hari ini, hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya panjang dan dia berkekalan dalam amal soleh dan dia kekal baik, dia masih baik, taat pada Allah, solat, jaga aurat, macam itulah ya. Masya Allah. Saya minum air sikit ya. Ini tangan kanan tapi sebab kamera depan nampak terbalik. Saya jelaskan tu supaya salah faham tak berlaku pada saya dan kepada orang-orang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Ramai risau kita istiqamah tak sampai hujung usia kan. Pertama, saya nak ingatkan hadis Nabi SAW, hadis kursi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana indi zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hambaku. Aku sebagaimana sangkaan hambaku. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi, kita bersangka baik dengan Allah. Tapi sangka baik mesti berasas. Sangka baik mesti berasas tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Antara sangka baik yang berasas contohnya, kita buat perintah Allah. Kita jaga diri kita. Kita buat sehabis baik. Lalu kita bersangka baik Allah terima amalan kita. Kita bersangka baik insya-Allah hujung usia pun kita dalam keadaan yang baik. Begitu. Tapi kalau kita sedang dalam maksiat yang jelas, maksiat yang nyata, lalu kita bersangka baik, insya-Allah kita mati baik. Insya-Allah. Ini adalah sangkaan yang tidak selari, tuan-puan sekalian. Contohlah saya katakan kan, saya bagi contoh. Ini bukan kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan manusia. Kita tak bagi kasih sayang pada anak. Kita kasar dengan anak. Subhanallah. Kita maki hamun anak.
Lepas tu kita bersangka, baik, InsyaAllah anak aku ni esok dia kenang jasa aku, walaupun aku tak bagi kasih sayang, tapi dia kenang aku yang beranak dia. Macam tu kan. InsyaAllah aku sangka baik pada anak aku ni. Gini-gini. Tuan-puan sekalian, itu sangkaan yang tidak fitrah ataupun tidak logik. Bertentangan dengan norma. Masya Allah. Kalau dia bagi kasih sayang, dia sangka baik. InsyaAllah esok anak pun akan sayang dia. Hari ni jaga betul-betul anak. Sangkaan baiknya adalah insyaAllah anak akan jaga dia esok bila tua. Subhanallah, itu adalah sangkaan yang selari. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, memang hadis kursi daripada firman Allah itu hadis yang benar. Aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Jadi kita perlu bersangka baik dengan Allah. Tapi selarilah dengan usaha yang kita buat. Sebab itulah saya nak tegur sikit diri saya juga dan sahabat-sahabat. Sekarang ini bila ada orang yang menegur pihak-pihak yang melakukan maksiat terbuka, akan ada komen yang banyak juga yang kata kita janganlah ayatnya macam ni ya. Saya tak nilah ayatnya macam ni. Kita tak tahu perakhiran dia. Macam tu. Kita tak tahu perakhirannya. Kau pun boleh tentu perakhiran kau baik. Boleh jadi perakhirannya baik. Boleh jadi engkau tu perakhiran. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila kehidupannya struggle, masa muda paling struggle sebenarnya. Nak jadi baik atau tak, nak hijrah atau tidak. Sebab muda masih sihat. Muda masih ada harta. Muda masih boleh buat macam-macam. Dan bila seseorang itu masa mudanya, dia struggle hijrah dan buat perkara yang baik. Possibility dia untuk kekal husnul khatimah dan kekal baik pada usia tuanya lebih tinggi. Possibility mungkin 80%, mungkin 90%. Memang ada yang hujung usia masa hidupnya baik, tapi hujung usianya sebaliknya, tapi sangat sedikit. Namun bagi orang yang ketika mudanya dalam maksiat, sombong, subhanallah, keras, kasar. Jadi yang begini ramai bila hujung usia pun dalam keadaan demikian. Tinggi sangat possibility dia. Dan untuk dia baik di hujung usia, sangat sedikit. Sebab tu kita dengar jarang-jarang kisah. Jarang-jarang yang kita dengar, dia sepanjang umur dia maksiat tapi hujung usia dianya gini. Itu cerita tu jarang-jarang kita dengar. Yang banyak kita dengar, yang meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan hari Jumaat, meninggal dalam keadaan solat, meninggal dalam keadaan baik, adalah orang yang dah struggle taat perintah Allah daripada muda. Meninggal dekat Mekah, ditanam di Baqi, adalah orang-orang yang biasa kita dengar, orang akan tanya apa rahsia hidup dia. Oh, rupanya dia seorang wanita yang baik, isteri yang taat, suami sekian-sekian, Masya Allah, Allahu Akbar. Ada kematian yang baik berlaku dalam 2 hari 3 hari lepas. Ia merupakan adik kepada kawan saya. Wanita yang salihah, yang baik. Saya sebenarnya nak share cerita di page. Mungkin saya akan share lah beberapa hari ini. Antara doa dia adalah, saya rasa macam ya Allah terharunya encik suami. Masya Allah. Antara doa yang ditulis oleh si anak perempuan ini adalah, ya Allah, dan dia tuliskan di FB dalam tempoh yang sebelum ini, sebelum dia tenat. Subhanallah, dia tulis, dikata sekiranya dia meninggal, hajatnya adalah nak ditanam sebelah ayah dia. Nak ditanam sebelah ayah dia. Dan dalam posting dia, dia tulis, ayahnya adalah orang yang baik, yang mendidik anak dengan baik, seorang ayah yang sabar, ayah yang sentiasa mengajarkan anak-anak tentang solat, yang sentiasa mengajarkan anak-anak dan ingatkan anak tentang Al-Quran. Yang meninggal ni dah ada anak 2 orang. Maksudnya, subhanallah, itu impian dia. Saya tak tahu berapa jarak kematian ayah dengan si anak perempuan ni. Tetapi alhamdulillah, hajat anak ini Allah makbulkan, memang ditanam sebelah betul ayah. Kubur ni kita tak boleh nak simpan. Kita tak boleh kata, sebelah ayah saya, sebelah arwah ni kena kosong. Sebab anaknya dah tulis status lama dah nak kalau meninggal sebelah ayah. Tak boleh, nama pun tanah wakaf. Nama pun tanah wakaf muslimin-muslimat. Tetapi Allah makbulkan hajat si anak perempuan ini untuk ditanam di sebelah ayah. Dan yang saya terharu bila tengok tulisan si anak memuji si ayah dengan amal-amal soleh di hujung usia. Apa dia yang dia tulis pasal ayah? Ini kawan saya namanya Azma.
Subhanallah, adiknya nama apa ya, arwah almarhumah ni muda lagi, umur dan 30 lebih meninggal. Allahu Akbar, dalam keadaan yang sangat baik. Tapi apa yang disebut adalah kebaikan ayah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya macam mana ya, sebagai ibu kot, ibu ni mikir apa? Bila saya didik anak kan, saya kadang saya kata, esok ni anak saya jadi menantu siapalah ni. Saya harap anak ni boleh jadi menantu yang baik. Satu, saya duk fikir macam tu. Sebab apa? Anak cerminan kita. Agak-agaklah anak kita ni rajin esok. Kan masak, ngemar rumah ke apa. Esok siapalah jadi suami anak ni. Saya rasa macam cerminan kita lah kan. Sebab mungkin orang rasa okey anak Ustaz Ahmad ni macam tu. Jadi satu benda yang saya fikir, saya kena didik dia untuk menjadi bakal isteri yang baik. Saya perlu didik anak untuk jadi bakal menantu yang baik kepada mertua. Maksudnya saya fikir bukan hanya perlu didik anak untuk jadi anak yang baik pada kita, tapi bagaimana nak tanam pada mereka untuk jadi menantu yang baik. So antara caranya lah kita sini kena jadi contoh. Depan anak kena tunjuk bagaimana kita buat baik pada mak mertua, bapak mertua. Anak akan belajar. Anak akan ingat, oh mak buat macam ni, mak bawa ni, umi buat ni, buat gitu. Sebab kita kan didik anak untuk jangka masa yang panjang. Dan satu lagi yang saya fikir, setelah saya mati, apa yang anak saya akan cakap pasal saya? Adakah dia akan kenang perkara yang pahit dengan saya? Ataupun dia akan sebut-sebut kebaikan? Saya bila tengok si anak ni minta dengan Allah supaya ditanam di sebelah kalau dia meninggal, dan dia menyebut kebaikan ayah dia, ayahku seorang yang soleh, dia sebut. Ayahku seorang yang, ya Allah aku ingin mati, ya Allah sekiranya aku meninggal, ya Allah izinkanlah aku ditanam di sebelah ayahku. Ayahku orang yang soleh, lelaki yang soleh dia sebut. Lelaki yang menjalankan tanggungjawab sebagai ayah dengan baik. Ayahku mendidikku dengan solat. Ayahku mendidikku dengan Al-Quran. Sebut kebaikan ayah. Saya kata, ya Allah, ayah ni mesti orang yang sangat baik. Sampai anaknya sebut-sebut kebaikan ayah. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, jadikan itu motivasi. Kalau kita ada buat salah dengan anak, minta maaf lah. Minta maaf sungguh-sungguh. Peluk, minta maaf, mengakui kesilapan kita. Dengan itu, kita akan didik anak kita bila buat salah, dia akan minta maaf. Daripada kita duduk menagih-nagih, meminta-minta, mak ni kecil hati, kau ni dah minta maaf dengan mak tak? Kalau tak, rezeki kau tak berkat. Kau kena faham ni. Mak kau keingat, walaupun kau bahagia, mungkin tak lama sebab kau sakitkan hati mak. Oh, ramai mak-mak yang guna kuasa veto macam ni. Anak-anak duk ceritakan saya, Ustazah, mak cakap macam ni, sana. Saya kata, kamu buat apa? Bila saya dengar, kamu tak ada buat salah. Sekarang ni saya kata macam ni, kamu kena akui, ibu pun manusia biasa, dia boleh buat salah. Jadi mungkin ibu kamu ni cakap macam ni kerana hawa nafsu dia. Jadi Ustazah macam mana? Macam ni lah, kamu mengalah je, minta maaf. Tapi kamu jangan rasa pula hidup kamu ni akan dilaknat, hidup kamu ni terus teruk, hidup kamu ni dah tak berkat. Sebab keberkatan paling utama daripada Allah. Ibu kamu kalau bercakap ikut hawa nafsu pun Allah tak makbulkan. Macam tu lah kefahaman yang kita perlu pegang. Ibu, anak, suami, isteri semua tak terlepas daripada melakukan dosa. Allahu Akbar, dah lebih masa. Ada 10 minit lagi. 8.30 kita akan berhenti. Kita sekarang ada 5.2, 3.2, 5, 6, 7. Ada 8,000 lebih. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita masuk sikit bab fiqh salat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masuk sikit bab fiqh sujud. Fiqh ni fiqh sujud. Ataupun hukum hakam berkaitan sujud. Okey, sambung sikit-sikit kan, tak apalah ya. Mungkin itulah yang Allah izinkan, kerana itulah yang kita perlu dengar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, catat ya, sahabat, saya tak larat untuk bangun. Saya sebenarnya kurang sihat, boleh nampak muka saya sembab kan, mungkin nampaklah saya macam slow sikit. Ya, saya semalam kena vertigo, jadi ya kesan vertigo ni tak faham ya, mata berpinar, lepas tu kita mula sakit kepala yang kuat macam migraine, lepas tu dia pergi pada sata kepala, lepas tu dia efek juga tubuh badan. Lepas tu wallahualam saya tak dapat tidur, malam tadi tak tidur, pukul 2 pun tak dapat tidur lagi, lepas tu dia efek lah sikit tenaga dan kesihatan saya. InsyaAllah lepas ni saya akan rehat. Jadi Masya Allah, muslimin muslimat, definisi sujud,
tuan puan tulis, saya sebenarnya nak bangun, nak buat praktikal dengan cik suami. Kesian pula cik suami dah pakai. Cik suami jual duduk sebelah kejap. Dah lama tak tengok cik suami kan. Masya Allah. Ada tak follower cik suami ni? Ada ramai. Ramai follower. Cik suami cakap sikit. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Salam ceria Selasa. InsyaAllah ceria semua. InsyaAllah. Orang sebelah saya yang tak ceria ni, sakit kepala je. InsyaAllah semoga sihat lah. InsyaAllah. Okay. Itu je. Itu je. Apa-apalah. Apa yang Encik dapat daripada mungkin perkongsian hari ni? InsyaAllah. Banyak yang kita dapat lah. Satunya adalah bagaimana kita belajar pada kisah-kisah pengalaman. Ustazah ni dia ramah sangat. Jumpa orang mesti nak berbual. Dan bila orang berbual tu, orang meluah perasaan, meluah cerita, meluah masalah macam-macam. Dia layan, mendengar kan. Tak tahu nak berhenti macam mana. Bila berjumpa walaupun dalam masa 3 saat pun dah menangis. Jadi kita tak boleh nak halang. Tak tahu macam mana nak halang orang. Menghalang air mata orang tu bercerita. Jadi kita pun banyak dapat cerita dan banyak dapat cerita inspirasi lah. Kita tak tahu kan, bila kita berbual baru dah tahu banyak cerita-cerita yang ada memotivasikan diri kita jugalah kadang. Banyak bagus lah. Banyak bagus dan banyak tapi pada sama tenaga banyak diperlukan tu. Nak melayan emosi orang kan. Melayan emosi orang kadang-kadang berdiri. Kemudian kadang-kadang saya nak ucap terima kasih lah pada Encik. Sebab antara orang yang sabar menunggu saya, cik suami lah. Sabar kadang tak sabar. Kadang-kadang tak sabar. Sebab saya ni gini kan, dulu saya kerja perunding rumah tangga, saya kaunselor. Saya dah dilatih untuk mendengar masalah orang. Dan saya telah dilatih untuk berfikir, untuk berikan kata-kata yang tepat. Sebab saya 4 tahun masa tu jadi ketua unit runding cara, hari-hari dengan masalah rumah tangga. Dia bukan berkait suami isteri je, berkait dengan mertua, kadang kena panggil mertua, berkait dengan anak, berkait dengan jiran. Masalah, orang kadang datang mengada masalah di jabatan agama, bukan suami isteri saja. Masalah sihir, masalah dengki, masalah orang ketiga, masalah suami kaki pukul, kaki mabuk, masalah-masalah yang penderaan. Jadi, kita dah train diri kita untuk jadi pendengar yang baik. Kedua, pendengar yang baik ni, ia bukan sekadar dengar ya, tetapi dalam waktu yang sama otak kita kena bekerja, apakah perkataan yang terbaik kita nak keluarkan. Bagaimana kita nak bagi dia guide untuk dia keluar daripada masalah. So, ada orang dia dengar je, dia tak berat sangat. Dengar saja dah berat. Tapi, saya pula tak boleh nak dengar saja. Otak kena bekerja juga. Saya mesti rasa macam nak bantu time tu juga. Jadi, kadang tu, jumpa tengah jalan. Jumpa dekat kedai makan. Jumpa sekian-sekian. Jumpa kat airport. Okey, orang pula, mungkin dia nampak, dia tu rasa macam, Ustazah, bila peluk tu kau Ustazah doakan saya, Ustazah gini, dia cerita sikit. Saya dah dapat sikit maklumat, dah cukup dah bagi saya. Saya pun akan cakap, okey, puan macam ni, puan buat macam ni. Puan buat macam ni, sekian. Subhanallah, sama macam semalam. Saya ada pergi makan, lepas tu, seorang wanita ni, dia cerita tentang dia nak berpisah. Suami dia pukul, suami dia sekian. Saya masa tu nak cepat sangat sebab ada meeting. Tapi saya sempatlah bagi, macam tu. Sebab, saya tak macam ni lah encik suami. Kalau boleh nak cakap sabarlah. Saya jenis yang tak puas. Maksudnya tak boleh cakap sabar saja. Mesti kena bagi sesuatu untuk dia bawa. Okey. Kalau saya sabar je lah. Sabar. Sabar insya-Allah. Sabar insya-Allah. Okey insya-Allah. Satu lagi. Lelaki kan. Orang lelaki. Okey. Dia tak boleh berat-berat kepala dia. Cik kena pastikan cik masuk. Okey. Orang lelaki tak boleh berat kepala dia cerita masalah ni dia berat. Jadi dia cepat-cepat dia kata okey masalah insya-Allah selesai, insya-Allah dipermudahkan, kemudian selesailah. Sudah 18 minit. Kalau perempuan ni nak dengar, nak hadam, kemudian nak jawab, nak bagi support panjang. Itulah kadang-kadang perempuan bila dia dengar pun benda yang sekejap pun dia terlebih emosi pada orang yang mengadu tu kadang. Tu dia lama perbualan tu, nak jumpa seorang kalau nak makan tu memang. Okey, encik sendiri rasa macam mana? Apa
bila kita buat macam tu kan, contohlah sebenarnya walaupun saya yang bercakap dan saya cuba bantu, encik menunggu kan, encik dapat pahala tak? Dapat, seandainya ikhlas. Dapat. Maksudnya Allah beri kita pahala tu berbeza kan. Betul. Kadang bukan direct kita buat, tapi disebabkan encik sabar, dan bila saya datang kat encik tak tarik muka kan. Lepas tu encik terus mungkin encik bagi support, okey bagus-bagus, tolong orang, subhanallah. Dan sebenarnya encik suami saya memang selalu macam tu lah, dia sabar, dia support. Sebab tuan-puan sekalian, saya selalu pujuk macam ni, saya kata memang kadang masa kita banyak untuk orang, kurang untuk diri kita. Tapi insya-Allah besok kalau anak kita ada masalah, ada orang yang akan bantu anak kita. Hari ni kita bantu orang lain, satu hari Allah akan bantu kita dunia dan akhirat. Itu memang hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan urusan saudaranya, Allah akan meringankan urusannya dunia akhirat. Cik kena pastikan ni. Boleh cik kalau tak saya akan ulang macam kan. Okey, subhanallah. Ada yang Nabi SAW bersabda begitu muslimin-muslimat. Sebab itulah motivasi kita bila tolong orang, bila bantu orang tanpa kita dapat habuan dunia. Ya, kita bantu orang tu. Orang tu tak bantu kita balik pun. Tetapi Allah akan gantikan orang lain dengan jumlah lebih banyak, dengan jumlah kadar yang lebih luar biasa membantu kita. Ada orang yang kita tolong, orang tu pula sombong. Dahlah kita tolong, lepas tu dia buat benda yang tak elok pada kita. Itu peluang lagi berganda untuk kita dapat peluang pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Jadi masa tu lah Allah uji ikhlas ke tak kita tolong tu. Kan? Kadang tu kita akan sebut, ya Allah bang, kita dah tolong dia kan, dia buat macam ni pada kita. Oh, saat tu lah sebenarnya Allah uji. Astaghfirullahalazim. Allah, kita kan tolong tak harap balasan. Walaupun dia balas buruk, tapi kita buat kerana Allah. Jadi tingkatan tu lagi tinggi. Tapi kalau orang tu tak balas, okey, tapi ni balas buruk. Faham ya, muslimin muslimat? Sebab itulah ya, kata-kata hikmah, buat baik dibalas baik, itu lumrah. Normal lah. Orang bagi kuih, kita balas kuih. Itu normal. Buat baik dibalas baik, itu lumrah. Buat baik dibalas buruk, subhanallah. Kita buat baik dibalas buruk, kita sedang di masa mana? Ya, itu okey. Itu kita sebut apa ya? Sabarlah, sabar. Buat jahat, orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Kan? Orang buat jahat pada kita, kita balas jahat, itu dendam. Buat baik dibalas baik, itu lumrah. Kita buat baik pada orang, orang buat jahat pada kita, itu zalim. Orang tu zalim lah. Tapi bila kita buat jahat pada orang, orang balas baik pada kita, kita lah zalim. Sorry. Tapi bila orang buat jahat pada kita, kita tetap buat baik pada orang, itu cinta. Cinta apa? Cinta kepada kebaikan. Dah pening dah ayat tu, dah pening. Macam mana ayatnya? Okey. Betul lah tu. Cuba encik ulang lagi sekali. Saya dah pening dah. Macam ni. Cuba encik ulang. Kalau orang buat kita buat baik pada orang buat zalim, itu tandanya kita cinta lah. Okey, macam ni. Macam ni. Buat baik, kita buat baik, orang balas baik, itu lumrah. Orang buat baik, lepas tu kita balas baik, itu lumrah. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Orang buat baik, kita balas jahat, itu zalim. Faham ya? Tapi kalau orang buat jahat pada kita, kita balas baik, itu cinta. Saya tak cinta. Apa maksud cinta di sini? Saya yang letak tu cinta, sebab saya tanam dalam diri saya. Maksud cinta adalah orang buat jahat pada kita, kita balas juga baik. Cinta apa? Cinta kepada kebaikan. Sebab kita suka buat baik, kita tak kisah pun walaupun orang tu buat jahat pada kita. Sebab itu doa yang sangat mahal bila kita mampu doa orang yang buat pada kita, orang yang fitnah kita, orang yang sakiti hati kita, tapi kita mampu lagi, ya Allah jagalah hidupnya, ya Allah limpahkan rezeki yang pada dia, ya Allah berikanlah dia kebaikan, bukakanlah pintu hatinya dan pintu hatiku. Oh, itu luar biasa. Pening, semua pun pening.
Ya, tuan-puan, sekarang dah tak pening dah. Saya ulang lagi sekali dengan ayat yang clear. Orang buat baik, kita balas baik, itu lumrah. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Orang buat baik, kita balas jahat, itu zalim. Orang buat jahat, kita balas baik, itu cinta. Cinta kepada kebaikan. Sehingga kita tak kisah pun. Sebab kita suka buat baik. Macam tu. Mencintai kebaikan kerana Allah. Okey. Baik, kita kata nak bincang sikit pasal sujud ni, Encik ya. Saya ajak Encik tu sebab kesian Encik dah pergi tukar baju supaya sama. Tiba-tiba saya tak panggil, takut Encik kecewa. Buat baik kan. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Sikit kita nak masuk sebelum tutup, nak berhenti dah ni. Saya tahu ramai yang ada urusan berkenaan dengan sujud. Boleh tulis ya. Saya sebenarnya nak cakap saya tak mampu nak berdiri, saya duduk je. Berkenaan dengan sujud. Sujud dari segi bahasa ialah cenderung ataupun merendah diri. Dari sudut bahasa, perkataan sajadah. Sujud tu kan bahasa Arab. Sebenarnya sedapnya tulis, esok saya tulis. Sajadah. Sajadah. Sujud tu maksudnya adalah merendah diri. Sebab itu perbuatan sujud, kita akan merendahkan diri kita. Semalam kita dah bincang banyak pasal sujud. Falsafah sujud. Salah satu falsafah sujud semalam. Jadi dengar balik. Manakala dari segi istilah pula. Dari segi istilah pula ialah suatu perbuatan mengenakan sebahagian dahinya pada tempat sujud. Satu perbuatan yang mengenakan sebahagian dahi pada tempat sujud. Sebab itulah, contoh ya, ada orang dia pakai anak tudung ni kan, macam ni kan. Dia pakai bawah ni, dia pakai bawah sikit. Ini anak tudung ni ya. Jadi bila dia pakai tu, bila dia sujud, ada dahinya terkena, maka dah sah. Subhanallah, sebab ada orang dia punya selak tu sampai nampak anak rambut sebab dia ingat nak kena semua dahi. Tak. Sama juga dengan orang lelaki yang rambut panjang. Contoh orang lelaki rambut panjang ya. Bak orang perempuan, okey, rambut dia takkan ni. Dia pun letaklah rambut dia tu kat sini. Ataupun rambut dia tu dia rambut dia panjang macam ni. Jadi bila sujud, ada sebahagian rambut akan menghalang dahi. Tapi ada bahagian dahi yang tetap dapat kena tempat sujud. Maka ia telah memadai. Faham ya? Memadai. Dari sudut fiqh. Masih sah sujudnya. Yang penting ada bahagian dahi yang terkena pada tempat sujud. Begitu. Okey. Sebab itulah disebut secara istilah, subhanallah, dari segi istilah pula suatu perbuatan mengenakan sebahagian dahinya pada tempat sujud. Muslimin muslimat, sujud adalah merupakan salah satu rukun fi'li, perbuatan. Kita kan dalam solat ada berapa rukun ya cik? Pembahagian rukun ada berapa? Rukun fi'li dan rukun qauli. Satu lagi? Rukun qauli. Ya, ada 3. Boleh tulis ya? Anak-anak, adik-adik, ada 3 rukun. Solat ada 3 rukun. Semua rukun ada 13. Esok saya akan guna whiteboard. Saya akan tulis. Ada 13 rukun. Boleh je search. Okey, boleh je search. Okey, ada 13 rukun. Rukun qalbi iaitu rukun hati. Apa dia? Niat. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li maksudnya perbuatan. Berdiri tegak itu fi'li. Rukuk itu perbuatan. Iktidal itu perbuatan. Sujud itu perbuatan. Duduk antara dua sujud itu rukun perbuatan. Tahiyat rukun perbuatan. Tahiyat akhir, tahiyat awal sunat. Itu namanya rukun fi'li. Fi'li maksudnya, itu bahasa Arab, maksud dia perbuatan. Jadi yang ketiga rukun qauli. Qauli itu bahasa Arab, maksud bahasa Melayu adalah perkataan. Rukun qauli. Takbiratul ihram rukun qauli. Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah rukun qauli. Bacaan masa sujud dan rukuk serta bacaan ketika duduk antara sujud itu bukan rukun, itu sunat. Esok saya akan conteng. Encik suami, tim, tolong ingatkan. Saya akan conteng dan tolong siapkan. Saya akan conteng apakah maksud sunat hayat, apa maksud sunat ab'ad. Kita kena jelas dalam setiap kali kita solat 5 waktu, contoh Zuhur dan lebih kurang dalam 6 minit, 7 minit solat tu, apakah yang terkandung dalam solat tu? Solat itu tertegak di atas apa? Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li,
ada rukun qauli, ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Macam tu. Selawat dalam tahiyat akhir rukun. Selawat dan tahiyat rukun. Bagi salam rukun. Kemudian kita ada tamakninah. Ada tamakninah, itu juga rukun yang merangkumi semua perbuatan. Muslimin muslimat, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi bab rukuk termasuk bab sujud termasuk rukun fi'li, rukun perbuatan di dalam solat. Maka siapa yang tertinggal, tak sengaja, lupa sujud sekali saja, maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Sebab rukun tak boleh cover dengan sujud sahwi. Tak. Nanti kita jelaskan bab rukun ni. Siapa bahkan kalau dia tertinggal berbeza rukun solat dengan imam, tapi sebab melibatkan rukun pun boleh batal solat. Nanti kita jelaskan apakah perkara yang boleh membatalkan solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, ada cerita ketika ni Nabi duduk dengan para sahabat. Kemudian ada seorang lelaki masuk. Kemudian solat, namun ditegur kepada Nabi, kepada dia daripada Nabi. Nabi menegurnya. Nabi tegur, Nabi kata, kamu belum solat, pergi solat. Subhanallah. Ianya berlarutan sehingga Nabi SAW menegurnya sebanyak 3 kali. Faham tak cerita? Ceritanya macam mana? Saya nak habiskan kat sini dah ni, muka surat ni je. Ceritanya, Masya Allah, ada orang kata encik suami ada sebelah berseri-seri, Ustazah. Saya pun berseri-seri. Dia banyak faktor kita berseri-seri ni, encik. Faktor telefon kan? Betul. Sebenarnya saya tengok depan encik tak ada berseri-seri sangat. Sama lah tengok Ustazah. Ya. Hilang seri. Tengok depan saya tak berseri sangat. Tapi sebenarnya kamera ni. Ya, tapi kamera FB dia macam natural sikit. Kamera TikTok ni kan, jangan percaya tau sebenarnya. Macam muda 10 tahun. Betul. Saya tak, tapi encik masih lagi ni. Tapi kan kita pun macam confuse tengok diri kita kan. Sebab itu jangan percaya sangat. Ni kita tak guna filter ya, kita tak guna filter langsung, tapi dia macam ada juga filter sikit-sikit kan. Banyak tu. Banyak dia auto filter. Cik ni raihkan sikit saya. Adalah sikit. Jadi sebab itulah kalau jumpa kat luar jangan terkejut. Lain rupanya. Macam tu lah. Saya biasa kalau orang jumpa saya kat luar, orang terkejut paling utama, orang terkejut apa? Kecil. Yang tu lah paling utama. Dia kata, Ustazah ni kecil je. Saya tak tahu kenapa orang nampak saya besar. Nampak saya besar ya? Saya besar. Tak kisahlah besar ke kecil kan. Tapi biasa orang kata, Ustazah ni kecil je. Saya bukan kecil sangat ya. Saya tinggi saya lebih kurang 160. 159 lah kat 160. Tapi dia orang bayangkan saya lagi besar. Saya kata kan telefon kan dia flat screen. TV pun flat screen. Jadi nampak saya besar. Jadi dia orang terkejut. Kecil je. Itu ayat dia. Lebih bagus dia ada cover macam bintik-bintik, jerawat apa semua tu. Orang perempuan tak boleh dengan bintik-bintik atau jerawat. Tapi cik ni sebut macam tu pula. Tak adalah saya. Macam lah. Ustazah memang lah. Tak ada jerawat apa semua. Tak. Bukan saya tak ada jawab. Saya pun ada juga. Ada. Tapi terasa hatilah orang perempuan kalau cakap macam tu. Itu memang natural Ustazah. Natural. Okey. Bila dah ni jadi hilang keyakinan. Ya, betul lah. Kadang tu lah. Tapi kadang tu tak kisah je kan. Kamera ni memang membantu jugalah. Membantu lah. Okey, subhanallah. Allah Akbar. Betul lah tu. Jadi sebenarnya nak bagi tahu sebenarnya bukanlah berseri-seri sangat. Biasa saja. Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Maaf ya, kita kena sambung ni sikit lagi. Tuan-puan sekalian faham kan cerita dia? Sebenarnya saya ni kalau paling utama kalau menyampaikan kena faham. Takut salah faham. Seorang sahabat Nabi ni masa ni bukan waktu solat. Mungkin Nabi sedang duduk dengan para sahabat dalam kuliah ke, usrah ke. Kemudian ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Lalu dia menunaikan solat. Lepas dia tunaikan solat, dia duduk dengan Nabi. Nabi kata, pergi solat, kamu belum solat. Dia pun pergi solat. Lepas tu dah selesai solat, dia datang lagi pada Nabi nak duduk. Nabi kata, pergi solat, kamu belum solat. Lepas tu dia pergi solat. Sampailah kali ketiga dia datang.
Lepas tu Nabi ulang lagi perkataan yang sama. Pergi solat, kamu belum solat. Dah kali ketiga dah Nabi suruh, dia pun tanya Nabi. Subhanallah. Akhirnya lah kita sebut meminta Nabi untuk mengajarnya solat. Lalu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Summasjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Hadis ni panjang dan Nabi jelaskan. Kan Nabi jelaskan apa? Hadisnya panjang, Nabi jelaskan. Kamu sujud, kemudian dengan tamak-ninah. Kemudian angkatlah kepalamu dan duduk dalam keadaan tamak-ninah. Kemudian sujud buat kali kedua juga dalam keadaan tamak-ninah. Subhanallah. Berkenaan dengan perkara ni, antara fikih ataupun fik sujud, hukum hakam sujud muslimin-muslimat, hukum hakam sujud, sama juga hukum hakam ini terpakai kepada ketika iktidal, kemudian ketika rukuk, duduk antara dua sujud. Subhanallah, wajib ada tamak-ninah. Itu mazhab Syafi'i kita dan sebagian besar ulama meletakkan tamak-ninah adalah rukun. Apa maksud tamak-ninah? Tamak-ninah membawa maksud, subhanallah, berhenti seketika. Itulah maksud tamak-ninah, berhenti seketika. Subhanallah, muslimin muslimat, ini disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi wala tangkur nakra." Nabi SAW bersabda, apabila kamu sujud, tetapkanlah dahi kamu dan jangan lakukannya terlalu laju. Maksudnya di sini, bila kita sujud, kita kena tekan sikit dahi. Tetapkan dahi kamu, tetap dan tekan sikit. Maksudnya tetap, mesti ada tempat yang tetap, dahi itu tetap. Sebab itu ada perbincangan berkenaan dengan sah tak bila sujud atas tilam. Dia kan nak empuk. Dia kata, sekarang ni kalau apa ni nama? Sejadah tu nak tebal. Berapa inci tebal? 3 inci, 2 inci, 3 inci. Hati-hati ya. Kalau terlalu tebal sehingga kita tak kena pada tempat yang tetap untuk sujud, sujud boleh jadi tak sah. Faham maksud saya? Kalau kita sujud tempat terlalu tebal, sujud tu bukan pada tempat yang tetap. Maksudnya dia duduk macam ni. Sebab tebal, masa sujud tu, masa tekan tu dia macam tak tetap. Tak tetap. Maksudnya Faham tak? Faham ya? Maksud itu maksudnya dia macam tak tetap. Dia dia goyang ataupun dia terhuyung-hayang. Dia berdenyut. Denyut macam mana? Denyut hatiku. Saya tak menyanyi Ustazah. Tak nyanyi. Nasyid je, cukup aja. Macam mau ni ada nyanyi. Macam mana? Denyut nadiku. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba pula kan. Ya, tenggelam, terapung. Kan. Allahu Akbar. Degup. Tapi katanya dua-dua betul, denyut dengan degup. Janganlah kan, dia orang dah masuk buat laporan polis lah. Tak tahulah kan, bergaduh, degup, denyut. Macam mana ayat dia? Denyut jantungku, penyek macam-macam. Dan Ustazah. Okey. Denyut pula. Ya, berdenyut. Berdenyut. Macam tu. InsyaAllah. Tak tetap. Ya, lembek, penyek. Faham ya maksudnya? Degup, jantungku berdebar. Tapi saya tak ingat lah. Tak dengar tu betul. Okay. Jadi tuan-puan sekalian, berhati-hati kalau terlalu tebal. Nanti kita akan bincangkan secara detail tentang fik sujud ini pada esok. Jadi, ya, tenggelam timbul. Ada yang kata tenggelam timbul. Dia macam ni lah solat. Tebal sangat jadi tenggelam timbul. Sebab itu bila sujud, ini ada disebut dalam hadis yang lain, hadis sahih yang lain. Aku diperintahkan agar melakukan sujud dengan 7 anggota sujud, yang ni dahi sambil menunjuk hidung, 2 belah tangan, 2 belah lutut dan hujung 2 ketapak kaki. Esok model yang cute ni, cute ke handsome?
Cute. Masya Allah. Comel. Okey, model ni akan jadi model besok. Okey. Dia sebenarnya dah bersiap untuk jadi model sujud ni daripada minggu lepas. Siap pakai kain plekat, siap pakai baju Melayu. Tapi tak dipanggil-panggil. Kesian pula model ni. Dah lah free, tak berbayar. Kan, pakai semat. Sejadah memang dah hampar situ daripada hari tu lagi. Jadi insya-Allah esok encik akan jadi model. InsyaAllah. Sebab apa? Kita kena tunjuk, walaupun kita rasa benda ni basic, tapi ada orang yang dia malu nak bertanya. Selama ni jadi persoalan. Tangan antara dua kepala ke, bawah ke, tangan macam mana, kaki pula lipat tak lipat semua tu ya. Okey, jadi harap encik model akan berada di studio kita pada pagi esok pada waktu yang telah ditetapkan mengikut spesifikasi ya. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian, pasal sujud di tempat ini hendaklah dahi terbuka, meletakkan menempel, ada tekanan pada tempat sujud, tidak ada niat lain saya sujud. Okey, sebenarnya banyak lagi cerita ni, kelebihan anggota sujud. Rambut pada dahi sujud pada dahi yang tertutup, yang berdasarkan yang saya sebut kena tetap tu. Ada penjelasan. Tidak kena hidung atau benda tajam atau tempat yang terlalu tebal, kedudukan kaki. Okey. Kecil sujud. Banyak ni soal-soal jawab tentang sujud ni. Banyak. Kita akan sambung lagi. Jadi insya-Allah faham ya sikit-sikit. Sikit-sikit tu dah faham. Sebenarnya tuan-puan semuanya dah ada ilmu ni. Jadi saya sekadar bagi penerangan yang lebih jelas tu, kita beranggapan ada di kalangan kita yang masih lagi belum tahu perkara-perkara yang basic, tapi jangan rendah diri, kita sama-sama belajar insya-Allah. Allahu akbar. Subhanallah, muslimin muslimat. Jadi bila kita dah kita dah sujud tu, jangan laju sebab kau tak ada tamakninah. Ada orang tanya, ustazah, kadar tamakninah tu, kadar tamakninah sekurang-kurangnya ketika kita sujud tu ataupun rukuk, kita dapat menyempurnakan kalimah subhanallah. Subhanallah. Bukan laju-laju. Subhanallah. Terus bangun. Oh, itu bukan tamakninah. Maksudnya dengan sempurna. Subhanallah. Kalau subhanallah tu lebih kurang dalam 3 saat kan. Subhanallah. 3-4 saat. Itu dah kira sempurna dah tamakninah. Ini berlaku dalam kes contohnya, kita nak cepat. Masa ada 2 minit je nak solat. Jadi kita akan solat, dapat tak solat 2 minit? Dapat. Kalau kita buat yang rukun sahaja. Contoh tempat kerja tu, bos memang tak bagi solat. Kita pun senyap-senyap ambil wuduk, lepas tu buat macam kerja balik. Lepas tu senyap-senyap pergi sekejap belakang 2 minit je solat. Ustazah, bos saya memang tak bagi solat. Saya solat sembunyi-sembunyi. Tapi saya kena solat dengan cepat. Saya kata tak ada masalah, solat cepat. Yang penting rukun semua sempurna. Dia tanya apa yang perlu sempurna. Saya kata macam ni. Baca Fatihah saja, masa rukuk semuanya waktu-waktu lain tu yang sunnah hayat tu semua baca subhanallah saja. Masa rukuk subhanallah, sami'allahu liman hamidah, sujud pun subhanallah, duduk antara dua sujud pun subhanallah, kemudian subhanallah. Sebab dia kata alhamdulillah barulah saya tahu dan saya boleh solat dengan tenang. Sebab kau tak, dia baca laju. Rabbi filu alhamdulillah kan ada orang macam tu kan. Cik boleh tak? Cuba cik buat. First time saya tengok orang macam tu. Tapi kan pernah dengar video tu? Video solat tarawih. Solat tarawih tu kan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Allah dah. Betul. Sebab saya sebut macam ni. Ada orang yang memang solatnya tak ada masa, memang pendek sangat. Tapi bila dia belajar bab solat, baru dia faham. Yang paling utama jaga rukun. Tapi bagi kita yang ada masa, janganlah pula buat-buat tak ada masa. Ada masa ni, sempurnakanlah. Sebab dibimbangi bila kita mengabaikan yang sunat-sunat tu, solat kita na'udzubillah bimbang Allah tak pandang. Jadi bagi orang yang betul-betul semput masa. Contoh solat atas kapal terbang. Kan kita tak dibenarkan ruang solat tu untuk solat lama. So yang wajib je lah. Lepas tu kapal terbang tengah bergegar pula kan. Solat tu di bahagian belakang. So yang basic saja. Tak perlulah surah yang sunat, Al-Fatihah je yang rukun. Tapi Al-Fatihah tu kena baca dengan sempurna. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dah bunyi, tak sah solat. Solat tu tak sah. Tanya sujud berapa kali subhanallah.
Sekali pun dah cukup. Tapi subhanallah yang sempurna. Subhanallah, lepas tu duduk atau dua sujud. Duduk atau sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni, itu pun sunat. Kalau kita nak keadaan nak cepat, memang kelang kabut betul-betul masa suntuk, kita boleh gantikan dengan zikir pun boleh. Subhanallah. Lepas tu sujud. Subhanallah. Walhamdulillah. Nak habis subhanallah walhamdulillah walailah. Itu jadi panjang pula. Ini saya cerita waktu emergency. Waktu suntuk, sempit yang kita tak boleh adjust. Jangan menyempitkan pula waktu yang lapang ya. Ini betul-betul sempit. Kita bagi panduan solat dalam keadaan emergency. Sama juga sahabat Nabi bila solat dalam keadaan perang. Solat hanya cukupkan yang rukun sahaja. Sebab itu besok penting sangat untuk ikuti kuliah Riyadhus Shalihin. Kita akan tulis di whiteboard apa rukun, apa sunnah i'ad, apa sunnah ab'ad. Dan kita akan senaraikan perkara yang membatalkan solat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita kena gabung lah. Okay, macam tu. Nanti orang marah ni buat sweet. Tak adalah sweet sangat. Ya, kami biasa-biasa je. Dah. Kan terlebih kan. Denyut jantungku berdebar. Ya. Astaghfirullahalazim. Takkan sebut macam tu dah berdosa. Ya. Okay. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ada yang tanya, Ustazah esok ada hal tak boleh dengar? Tak apa. Esok tak boleh dengar, tengok record. Lepas habis je live, kami memang akan upload di YouTube. Jadi YouTube penuh. Anda boleh pergi ke channel YouTube rasmi kita, Ustazah Asma Harun Official lah. Ni dia. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Nampak tak? Sila follow. Walaupun terbalik, boleh baca ya. Ustazah Asma Harun Channel. Tak apa lancik, tak apa, tak payah tukar. Ustazah Asma Harun Channel. Instagram, FB, Twitter, Ustazah Asma Harun. Channel Telegram, Ustazah Asma Harun Official. So, kalau kat YouTube tu memang ada rakaman penuh kuliah Riyadhus Shalihin. Ustazah Asma Harun Channel, Ustazah Asma Harun, Instagram, FB page, Twitter, channel Telegram, Ustazah Asma Harun Official. Okay, muslimin-muslimat, siapa yang nak belajar online percuma, tak mampu, anda boleh face to face, seorang-seorang ataupun berkumpulan. Online boleh, datang ke tempat kami boleh, percuma ya, pada asnaf dan sebagainya. Akademi Sahabat Amal Care, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, namanya ISEC. Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, ISEC. Ada berbayar, bagi yang mampu bayarlah. Sebab kita bayar semua gaji guru online dan yang offline. Bagi yang tak mampu, anda terus serang dengan kami, tak ada duit tapi nak belajar Al-Quran daripada zero, daripada alif. Tak pandai baca langsung. Kita guide, dah banyak dah pelajar kita daripada mengenal huruf sampai boleh baca Quran. Ada yang nak belajar solat, sebab kita bukan hanya online untuk belajar Quran, online juga belajar ilmu fardu ain. Nak belajar solat daripada kosong pun boleh belajar. Siapa yang ada kemampuan, bagilah yuran. Yuran tak mahal pun, tak sampai kelas personal tu RM20 saja dalam 1 jam. Jadi anda membayar tu bagi infak sebenarnya. Tapi kalau anda tak mampu, bagi tahu, kita bagi percuma. Masya Allah. Okey, jadi siapa yang nak boleh hubungi. Saya baca nombor telefon, anda boleh tulis pada ruangan komen 011-5686-1869. 011-5686-1869. Saya ulang lagi sekali, boleh tulis nombor telefon. Siapa yang nak belajar ilmu fardu ain, pasal solat terutamanya, dan pasal Al-Quran, tentang Al-Quran walaupun kosong, anda boleh hubungi nombor 011-5686-1869. Masya Allah, tuan-puan cuba bayangkan kelas personal. Seorang-seorang belajar dengan ustaz dan ustazah kita. Personal, seorang-seorang. Hanya RM84 sahaja untuk 8 slot. RM84 8 slot. Maksudnya RM10 je satu slot. Tuan-puan sekalian, ni ilmu akhirat.
Ini ilmu untuk dapat syurga. Ini ilmu untuk selamat daripada api neraka. Ini ilmu supaya kita selamat di alam barzakh. Ilmu yang paling mahal, tidak ada yang lebih mahal, iaitu ilmu akhirat. Charge-nya satu slot untuk seorang-seorang ni, bukan ramai-ramai belajar ni. 2 dengan, kalau perempuan dengan ustazah, yang lelaki dengan ustaz. Kalaupun anda lelaki nak dengan ustazah, kami tak benarkan. Memang kita punya prosedur ustaz, lelaki dengan ustaz, perempuan dengan ustazah. Macam tu ya. Dan insya-Allah kita punya guru-guru kita, subhanallah, baik-baik. Siapa yang nak jadi guru online, boleh juga hubungi nombor ni. Anda daripada rumah nak jadi guru online. Anda ada latar belakang pengajian agama Islam. Anda mungkin hafiz-hafizah. Anda nak jadi guru online kami, boleh hubungi juga nombor ni. Kita nak seramai mungkin, boleh bantu. Jadi, saya ulang lagi sekali. Bagi yang bekerja, ada pendapatan, bayarlah. Kalau tak mampu bayar penuh, bagi tahu. Kan, subhanallah. Sebab anda membayar tu, kami buat tampung kos operasi. Bayar sewa tempat, bayar guru-guru, bayar air elektrik dan semuanya. Tapi kalau anda betul tak mampu, jangan malu. Hubungi kami, terus terang kata anda tidak mampu. Saya percaya orang takkan tipu bab ilmu agama. Dia takkan tipu. Dia mampu, dia kata tak mampu. Dia takkan tipu. Mustahil. Sebab takkanlah dia boleh menipu untuk belajar Al-Quran. Dia sanggup menipu untuk belajar ilmu fardu ain. Sebab itulah kami memang bagi percuma. Percuma betul-betul. Yang penting anda nak. Nombor telefon, anda boleh pergi dekat page. Satu masa bila ya? Sebenarnya masa fleksibel. Anda hubungi dulu, anda bagi tahu bila anda ada masa. Masa fleksibel. Sebab itulah ada yang belajar waktu malam, ada belajar hujung minggu. Jadi kita minta tim alert ya. Orang yang bekerja, dia tak boleh belajar waktu bekerja. So, kita tak ada kuliah tu waktu bekerja. Diorang mesti minta malam ataupun hujung minggu. Jadi, kita kena bagi servis hujung minggu dan waktu malam juga. Kena lebarkan dah. Sebab, bila kita dah wawarkan begini, sahabat-sahabat semua, kita kena menyediakan servis kita mengikut keperluan. Orang bekerja tak dapat waktu kerja ni. Jadi, subhanallah, hubungi dulu nombor. Sekali lagi saya ulang. 011-56-86-1869. Lagi sekali, 011-56-86-1869. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah ya, kita saling bantu-membantu untuk kita belajar ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib kita belajar. Ilmu Al-Quran wajib belajar ya. Ilmu solat wajib belajar. Rukun Islam itulah wajib kita belajar. Okey. Ada yang kata, Ustazah boleh tak nak bayar 200 untuk 15 slot? Bincanglah, bolehlah insya-Allah. Ada nak bayar 200, ada yang nak bayar lebih. Ustazah, murah sangat tu. 10 slot 10 slot RM105 murah sangat. Saya tentang. Saya tak setuju ni. Ada yang tak setuju kot ya. Saya tak setuju ni, harga murah sangat. Saya tak setuju, saya menentang. Saya nak bayar lebih. Alhamdulillah, syukurlah tuan-puan bayar lebih. Tuan-puan tahu nilai ilmu agama. Nak bayar lebih, syukur. Subhanallah, kita bolehlah bayar gaji ustaz ustazah kita ni lebih baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Online juga ada. Face to face datang Senawang. Face to face datang Senawang. Boleh jumpa ustaz ustazah depan-depan. Bilik tertutup seorang-seorang. Memang seronok. Datang belajar depan-depan. Tuan-puan sekalian, kalau belajar depan-depan seorang-seorang, mahal yuran. Orang letak mahal. Baik belajar berdua. Tapi kita bagi harga yang paling rendah. So, siapa yang nak dapat keberkatan ilmu, usahalah untuk cari rezeki, untuk kita bagi upah kepada guru-guru kita. InsyaAllah. Senawang sebelah mana? Tuan-puan yang duduk Seremban, datanglah ke Galeri Ustazah Asma. Galeri Ustazah Asma ujung kan, dekat dengan saya sebenarnya dah sakit kepala. Allahu Akbar. Maiden, pergi belakang sekali ada DIY. ISEC sebelah DIY. Direct DIY tu. Ataupun direct dengan Galeri Ustazah Asma. Ada ISEC. Tempat khas untuk belajar ilmu fardu ain, percuma untuk orang yang tak mampu, asnaf, mu'alaf. Bagi yang mampu, kita kenakan sikit yuran untuk tanggung kos operasi. Itu je. Bukan matlamat untuk keuntungan. Kalau untuk untung, saya boleh guna nama saya. Buat viral, buat FB ad kalau untuk untung.
Ramai, saya selalu cakap dekat tim, matlamat bukan untung. Kita bukan nak cari duit sebanyaknya. Kita nak seramai mungkin belajar ilmu fardu ain. Seramai mungkin, mudahkan orang nak belajar. Diorang tak boleh siang, buat malam. Tak boleh siang malam, buat hujung minggu. Tak apalah hujung minggu extra sikit kita bayar kepada guru-guru kita. Cari yang sanggup mengajar hujung minggu. Bayar misi extra, malam misi extra pada guru. Hujung minggu misi extra sebab malam waktu rehat, hujung minggu waktu berkeluarga. Jadi kita tahu kita nak seramai mungkin orang ada peluang untuk belajar. Terima kasih kepada yang selalu menyumbang kepada ISEC. Ada pihak yang tak belajar pun tapi selalu transfer nak bagi sumbangan. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 bagi sumbangan. Itu Ustazah, saya alhamdulillah saya dah belajar, saya dah okey. Tapi sumbangan ini supaya saya menampung untuk kos-kos bayar yuran orang yang tak mampu. Terima kasih. Alhamdulillah. Siapa yang nak menyumbang pun nombor telefon yang sama. Siapa nak jadi guru, nombor yang sama. Siapa nak belajar pun nombor yang sama. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi soalan? Ustaz, Singapura boleh? Boleh. Brunei boleh. Thailand boleh. Apa lagi boleh? Seluruh dunia boleh. Online boleh. Tu saya kata, guru kita ada yang online, guru kita ada online, guru kita ada offline. Jadi online kita matchkan lah jumpa guru tu waktu bila melalui Google Meet, jumpakan jadual tu. Okey, tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Ustazah ada anak-anak tak? Dia yang tanya Ustazah ada anak-anak tak? Ni mesti baru follow ni kan? Ustazah untuk budak-budak ada tak? Ustazah untuk anak, perasanlah pula saya. Ya. Boleh untuk budak-budak ada, untuk anak-anak pun ada. Ada kata Ustazah, saya nak untuk anak-anak saya. Kelas online belajar Quran untuk anak-anak. Ada. Kepada tim SAC, ni akan jadi viral ni, anda kena bersedia tambahkan guru. Kita kelas mengaji Quran di ISEC ni daripada kanak-kanak sampai hujung usia. Sebab itu ada yang belajar dekat kita umur 70 lebih baru nak belajar libata. Terima? Umur 60 lebih terima. Tak ada limit umur belajar ni. Di tempat kami tak ada limit umur. Ustazah, anak saya baru 2 bulan. Yang tu kena tolak lah. Baru 2 bulan. Ustazah baru 2 tahun. 2 tahun pun saya rasa tak mampu lagi. Mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu boleh lah. Maksudnya, anda nak hantar anak-anak untuk belajar secara online, kelas Al-Quran, kelas ilmu fardu ain, boleh. Ada yang kata, Ustazah, anak saya ni baru 6 tahun, saya nak masuk kelas fardu ain. Tapi nak sorang-sorang dengan Ustazah, dengan Ustaz ke? Boleh. Tim, kamu dah dengar apa Ustazah cakap ni, kamu kena bersedia sediakan servis macam ni. InsyaAllah. Saya pun jadi tanya dah fikiran berapalah tim saya bayar kepada guru. Sebab saya tak nak guru ngajar Al-Quran, saya tak nak guru ngajar ilmu fardu ain dibayar rendah. Saya tak nak. Tak apa kita tak ada untung, tapi jangan bayar rendah kepada guru, ustaz, ustazah yang mengajar ilmu akhirat. Sebab kalau boleh, ustaz, ustazah yang bekerja dengan kita ni tak perlu bergantung kepada sumber pendapatan luar. Dia dah boleh sepenuh masa dengan kita walaupun dia ngajar online. Sebab dengan pendapatan kerja dengan ISEC, dengan Akademi Sahabat Amal Care ni, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, mereka dah boleh cukup dah kos hidup. Menyara kos hidup dah cukup dah dengan kerja dengan kita. Sebab itu hari ni saya akan cek berapa mereka bayar per hour kepada guru yang ngajar Quran. Ilmu yang paling mahal ada ilmu Al-Quran, ilmu yang paling mahal ada ilmu fardu ain. Jadi subhanallah, kita tak boleh untung pun tak apa, tapi gaji guru mesti kena mencukupi. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih, masya-Allah. Terima kasih semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali dah bagi salam? Sayang semua. I love you so much. Assalamualaikum.